الله الله يا الله 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 يا الله. Ini ciri dia. Dia dah kena najis, mestilah ciri dia tidak suci. Bila tidak suci, pastilah tidak menyucikan. Kenapa? Tidak suci pada dirinya. Bila tidak suci pada diri dia, kita tahu secara logik akal pun tahu dia punya hukum. Hukum tidak sah dibuat bersuci. Dan kita pasti faham perkataan ni. Ini. Bila tak sah buat bersuci, maknanya tidak boleh guna untuk wuduk, mandi hadas dan bersih, sucikan, pembersih sucikan. Empat, kena najis. Itu makna perkataan tadi lah. Bagaimana boleh jadi ni? Sebab air jadi mutanajis. Ni. Air kata bawah ni. Air yang masuk najis, yang kita pernah meneruki dulu lah masa dulu belajar lama dulu. Kita kata air masuk najis, jadi kita buat tabungan ni. Ni. Lepas tu, dia masuk najis. Kalau macam ni mungkin boleh faham. Masuk najis. Masuk atau jatuh najis. Ke dalamnya najis. Masuk najis atau sesuatu yang kena najis. Kena faham tau. Masuk najis maksudnya, contohnya masuk air kencing. Masuk sesuatu kena najis, contohnya masuk seluar yang kena air kencing. Tak lama. Masuk najis ialah najis. Masuk darah.
Masuk sesuatu benda najis, masuk seluar atau baju atau kayu atau papan atau apa benda je dan benda itu terkena najis. Ini panggil apa ni? Sesuatu yang kena najis. Apa nama dia? Masuk najis atau masuk apa panggilan dia? Masuk najis Kotoran. atau Kotoran. apa? Kotoran kan? Mutan najis. Sesuatu yang kena najis nama dia mutan najis. Sesuatu yang kena najis nama dia mutan najis. Kalau air tu dia masuk satu pensil. Pensil ni dekat pensil tu ada najis. Itu nama dia masuk benda kena najis. Kalau masuk najis direct, masuk kencing, itu nama dia masuk najis. Tak lama kan? Boleh faham Boleh Ustaz. Padahal air itu kurang 2 kolah. Maka jadilah keadaan air ini ini jadi apa? Air mutan najis. Baru sini nama dia air mutan najis. Tidak kira sama ada air itu berubah atau tidak. Berubah pada apa? Warna. Pada? Bau, rasa, warna. Bau. Itu yang bau rasa warna tu. Ada gini penerangan dia. Bila dia kata yang ni nama dia mutan najis. Bila dia kata yang ni nama dia mutan najis. Maka dia baliklah kepada ciri ni tadi. Apa ciri dia? Ni. Dia pusing kat sini ya. Okey. Tidak termasuk dalam golongan ini. Golongan apa? Dalam golongan apa? Tidak termasuk dalam golongan ini. Maksud dia apa tu ayat tu? Golongan air mutan najis. Itu maksud dia. Jika terjatuh dalam air itu najis yang dikecualikan. Ini air ni. Sini masuk najis juga. Ini masuk najis.
yang dikecualikan atau yang dikatakan dimaafkan. Umpama contoh. Umpama dia apa? Bangkai binatang yang tiada berdarah ketika dikoyakkan. Bangkai ni maksud apa? Binatang telah mati. Dah mati. Ni kena faham tau. Ramai orang tak faham. Ramai orang kata dia nampak masuk kumbang je. Masuk binatang ni. Dah pakai lain ni. Bangkai ni bila dah mati. Kalau tak mati dalam bangkai. Kena bangkai. Kena faham perkataan sesuatu. Banyak yang tak faham perkataan sesuatu. Bila kita tak belajar, tak faham sesuatu, tu yang kita keliru tu. Ni. Okey. Dengan syarat ketika dikoyakkan, binatang ini tiada berdarah. Seperti, jadi sini ada contoh yang dibagi dalam kitab. Ni. Ni. Contoh. Dia bagi contoh ni. Apa contoh ni? Kembang. Alat. Kala. Tak. Kipas. Dan sebagainya. Ni. Apa lagi sebagainya? Katu. Apa lagi sebagainya? Contoh. Kalau kita koyak dia tak berdarah. Nyamuk macam mana? Nyamuk. Nyamuk. Darah dia memang ada darah dah. Nyamuk ada darah tak boleh. Semut. Semut kalau koyak tak ada darah. Cicak Ustaz. Cicak. Okey. Ini penting keadaan ni. Dia penting ni dengan syarat. Nak perhatikan ni dengan syarat ni. Ni. Ada syarat dia, tak boleh suka-suka kita kata masuk je ni binatang tak berdarah, tak najis lah. Dengan syarat. Dua syarat. Satu, bukan dicampakkan. Ni. Ni bukan campakkan. Yang satu, Tak ubah air. air tak berubah. Ni kena baca betul ni. Air tidak berubah. Selalunya memang tak ada orang campak lah. Dia masuk sendiri. Bila dia masuk sendiri, kalau air tak berubah, maka kekallah air itu bagi mutlak. Kalau dia masuk sendiri, air berubah, maka jadi apa? Najis. Najis. Kalau situasi begini, Ustaz nak tanya boleh? ya. Kalau air tu masuk tarik cicak macam mana? Cicak bukan bangkai yang dimaafkan.
Tai. Kira najis lah. Najis lah. Okey, terima kasih. Ni najis yang dimaafkan. Bangkai itu tai. Sebab kalau balik kampung kita pergi rumah saudara-saudara kan, dia punya kolah tu banyak tak cicak. Tengok air tu 2 kolah tidak. Okey. Kalau air tu kurang 2 kolah, macam selatnya ni, masuk najis. Najis mana? Najis yang bukan dimaafkan. Tak cicak. Jadi air ni jadi macam najis. Walaupun dia kita tengok tak beri kesan kepada bau, tak beri kesan pada warna, tak beri kesan pada rasa. Air tu dah pakai, kita buang. Lepas tu, pakungan air tu, bekas air tu, kena basuh. Baru boleh tahu air lain. Kenapa? Air itu telah disentuh oleh air yang kena najis. Disebabkan masuk tak cicak tadi. Dan air itu kurang 2 kolah. Bila kurang 2 kolah, masuk najis saja, terus dia jadi mutanajis. Tanya Wah. Okay, Ustaz. Kalau katakan kat masjid ada kolah besar lah, Ustaz. Katakan kali katu, Ustaz, kali katu kan. Tapi bila dia bersuka air, dia akan jatuh dalam air. Tapi masalah kepak dia, Ustaz. Kepak dia akan terasing dengan anggota badan dia, Ustaz. Jadi katakan, kita tolak kepak tinggal. Bila angkat wuduk, melekatlah kepak tu dekat rambut kita, katakan tengah sapu rambut kan. Lepas tu Ustaz, dah habis main pun nampak, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Dah habis main nampak, tak sah. Okey, terima kasih, Ustaz. Kalau ikut ustaz-ustaz yang banyak buka kitab, dia kata tak sah. Jadi, nak kena buang dulu, dia punya kepak tu buang daripada kolah. Atau jangan pakai kolah dululah. Kalau dah lambat, pakai air pipe dulu. Okey, terima kasih, Ustaz. Kebanyakan kitab kata, bangkai yang tak berdarah dimaafkan pada air, tapi tidak dimaafkan pada solat. Yang banyak kitab guru macam itu lah. Tidak maaf pada air, dimaaf pada air, tidak dimaafkan pada solat. Jadi kalau dekat ni, dekat surau, ada kali katu mati kat bawah kan. Kena buang dulu, kena vacuum ke, kena apa ke, kena buang dulu. Baru semayang. Atau tinggalkan kawasan tu, jangan bagi orang semayang. Ada masa kali katu datang lah orang kampung. Okey. Ni. Semut pun, Ustaz. Semut pun macam tu. Semua bersama? Semut mati. Semua bersama. Okey. Kalau dia sekejap Ustaz, ke katu ni kalau macam dia dah mati, jadi kepak dia tu dah kira bangkai. Bangkai lah. Okey. Bukan dia dah mati, dia tak mati pun kepak dia bangkai. Tak, maksudnya macam kalau kita ada benda tu kalau ada sejadah. Kalau tak mati, kepak tercabut dari badan dia, kepak tu bangkai lah. Kalau macam kata kita semayang, lepas tu ada atas sejadah. Buang lah. Okey. Dia buang dulu. Okey. Ini. Dengan syarat air tak berubah. Syarat air tak berubah. Ini ada 2 syarat. Yang satu, bukan dicampakkan. Bukan dicampakkan. Kalau air tak berubah, tapi dicampakkan, macam najis. Kalau air tak berubah, bukan dicampakkan, maka air itu kekal mutlak. Air kekal mutlak. Air kekal mutlak. Okey. Dalam satu situasi lagi, ini kopi ni
Air 2 kolah atau lebih. Air itu jadi mutanajis jika berubah. Air kekal mutlak jika tidak berubah. Ini berubah tak berubah ni apa? Sifat air. Sifat air. Ni. Sifat air. Ini nama sifat air. Apa sifat air? Bau. Ni yang kita biasa dengar ni. Warna. Rasa. Ni. Bila air itu air 2 kolah atau lebih. Ini syarat dia 2 kolah atau lebih. Masuk najis. Jadi syarat ini syarat satu. Ini syarat pertama. Syarat kedua mana? Ni syarat kedua. Syarat kedua. Barulah air ini masih kekal mutlak. Okay. Bila air itu dimasuki najis, dia kena lepas 2 syarat untuk menjadikan air itu kekal mutlak. 1, air itu lebih 2 kolah. 2, masuk najis, air itu tidak berubah. Kalau air itu lebih 2 kolah, masuk najis, berubah, dia jadi ni. Jadi mula-mula nak tengok air ni apalah. Jadi nak menyebabkan dia jadi mutanajis. Ni syarat satu. Jadi menyebabkan dia akan mutlak. Syarat satu. Lepas tu dia ada syarat 2 pula. Ni berubah. Ustaz nak tanya boleh? Ya. Kalau air macam rumah tak ada air kan, air dalam satu baldi tu macam kita campur macam basuh pinggan apa semua, tapi dia masih tak ada campur apa-apa, still boleh pakai kan untuk ambil wuduk? Boleh? Oh, okey. Terima kasih. Okey. Ni. Syarat satu, air lebih 2 kolah. Kita syarat 2 yang ni lah senang. Biar faham lagi. Syarat 2, masuk najis. Syarat 3, air berubah. Maka jadilah air itu kita Najis. habis. Lukis tulis lagi sampai faham. Bukan najis ni apa? Air yang kena
Bila kita kata air yang kena najis, dekat sini kita mesti letak air mutan najis. Mutan najis ni sesuatu yang kena najis. Okey, ni. Okey. Ini kalau nak faham lagi, buat macam ni. Ini syarat kedua. Syarat kedua. Masuk najis. Syarat kedua masuk najis. Syarat ketiga, ni buat syarat ketiga. Rasanya kalau tengok catatan ni boleh faham kot. Tekan mutlak. Ini 3 syarat. Ini 3 syarat. Air itu bila masuk najis, dia kekal mutlak. Satu, air ini mesti lebih 2 kolah. Masuk najis, dia tidak berubah. Walaupun air ini 2 kolah, masuk najis, nombor 2, masuk najis, berubah, maka air itu jadi mutan najis. Okey. Tengok ni. Lebih kurang 12,000 inci padu. Lebih kurang, saya belajar tadi, 52 galen. Lebih kurang 230 Betul. apa? 2 kolah. Okey, boleh faham tak? Okey. Saya nak buat situasi. Kita nak tengok air najis tak najis. Ada orang angkat tangan ke? Tanya. Dia punya angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, kita kalau kat kampung-kampung kan, mak-mak kita dulu, ayah-ayah kita dia pasang kolam tu besar panjang. Lepas tu dalam kolam tu dia ada bela ikan-ikan, macam ikan puyuh lah. So situ kita mandi, situ kita angkat air wuduk. Boleh ke Ustaz? Kalau air tu 2 kolah, tu nak tengok air tu 2 kolah ke tidak. Kolam tu panjang Ustaz, besar. Air tu 2 kolah, mana air tu tak najis. Oh. Tapi tai ikan tu jangan kena kat badan. Okay, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Tak najis tu air tu. Tai tu najis. Tai tu, air tu tak najis. Tai tu najis. Okey. Kalau Ustaz, maksudnya kita mandi tu kita cedok air belah atas lah, bukan belah bawah yang ada tai najis ikan tu. Tai ni tenggelam ke? Tak tahu tak tenggelam. Lalu tak ikan ni ringan ni kan. Dia macam spring itu kan. Betul tak? Ya betul Ustaz, betul. Kalau ikan tu banyak, tu lagi susah. Ikan ni mesti ada taiknya. Tapi dia tak menajiskan air kalau air tu 2 kolah. Okey. Tengok sini Okey, ni situasi yang kita nak cakap ni lah. Mula-mula nak tahu
nak tahu air itu najis tidak, yang mula-mula sekali kena tengok sukatan ni. Kalau kurang 2 kolah. Ini situasi yang kita nak buat kita faham. Okey. Ini masuk najis. Straight away. Apa jadi pada air ni? Air mutanajis. Ini namanya mutanajis. Ini mutanajis. Kenapa mutanajis? Apa faktor yang menyebabkan mutanajis? Kurang 2 kolah. Kurang dari 2 kolah. Kurang 2 kolah. Itu ada masuk najis. Ini satu. Ini satu. Ini faktor ni, ini satu faktor. Ini faktor yang kedua. Tulis satu perkataan. Walaupun tidak berubah pada sifat air. Kalau dia kata ni air ni okey, tak ada berbusuk pun, tak ada warna-warna lain pun, tak ada pun. Macam biasa je ni, rasa pun tak ada macam apa pun, biasa je, okey je. Tetap tak okey, tetap najis. Kenapa? Dia syarat dia ni kurang 2 kolah. Masuk najis. Ni. Okey. Perlahan ikut saya ni. Situasi kedua. Alamak, mana nak selit ni. Masuk benda suci. Seperti kopi. Air kurang 2 kolah. Mohon periksa Ustaz. Sekejap. Apakah jadi pada air ini? Ini bukan najis. Mutaghayyir jika berubah Satu sifat. mutlak jika tidak berubah. Kalau kopi masuk sikit, air tak berubah. Mutlak. Jika kopi masuk banyak, air berubah. Pasal berubah berwarna lah. Mutaghayyir. Mutaghayyir ni dia masuk dalam kategori air apa? Ni. Mustakmal. Tu nak kena tahu ni. Ini kategori Mustakmal. air mustakmal. Okay. Tulis lagi. Apa ciri? Okey, kita sambung. Kita sambung Lain kejap. Boleh start insyaAllah.
Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sambung. Ada orang tak ni? Ada. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz ada. Ada Ustaz ada. Okay. Ada Ustaz. Ada Ustaz, ada. Tengok ini. Sambung. Tulis lagi sekali. Biar sampai muntah. Apa ciri air dia? Suci pada dirinya. Suci pada dirinya, tak menyucikan benda lain. Suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan benda yang lain. Apa ke benda ni yuk? Angkat hadas dan juga sucikan Hadas. tempat yang najis. Okey. Dan empat kena najis. Okey. Kalau kita boleh faham macam ni, everything is very clear. Crystal clear. Maknanya kalau masuk ni bukan benda najis, dia tak akan jadi mutanajis. Sebab bukan najis. Okey. Kalau macam ni pula, okey. Ni air kurang 2 kolah. Air kurang 2 kolah. Tak masuk apa-apa. Tak masuk apa-apa tau. Contoh air macam ni lah. Ni kurang 2 kolah ni. Jadi dia tak ada benda pipe. Katalah ni pipe. Pipe dah. Ini air apa? Kurang 2 kolah Kena ingat kurang 2 kolah tau. Air mutlak. Air mutlak. Kenapa saya cakap macam ni? Kenapa saya buat situasi ni? Sebab ramai orang dia bangun tidur tak ada air, dia tak sempat nak cari air kat bawah, kat kedai, mana-mana kedai. Dia nampak ada air, air mineral, 1 botol ke kecil, setengah botol kecil ke, dia nampak air mineral. Dia kata dia tak boleh ambil wuduk dengan air ni sebab air ni kurang 2 kolah. Tengok tak salah faham. Nampak? Jadi kalau mutlaknya boleh ambil wuduk tak? Boleh. Sebab tu saya kata kita nak kena faham situasi ni lah. Mutlak. Ini air pipe ni, dia air pipe. Maksudnya air pipe ni air mutlak lah asal ni. Ini kurang 2 kolah. Dia air mutlak.
Kalau situasi yang sama jugalah. Anak kecil kita masa bila air, dia masukkan tangan di dalam ni. Dia celup. Jadi kita kata, ni dua kolah. Air ini menerima celupan. Ada tangan masuk. Okey. Ini air apa? Air mutlak. Kalau tangan tu tak bernajis, masih mutlak. Dia mutlak. Air ini bercelupan tanpa najis. Maksudnya tangan anak kita tak najis. Kalau air ni benda bercelupan dengan najis, tangan anak kita ni ada kencing. Dia kecelup dalam baldi. Maka ni jadi apa? Air mutanajis. Air mutanajis. Okey, ni najis. Contohlah, ni kencing. Kita najis. Air kencing ni dia kena katakanlah kita kata dia kena pada pinggan. Ni pinggan. Jatuh. Kita kata kena pada pinggan. Dia boleh pinggan. Jadi, pinggan ini Allah Akbar. Sekejap. Pinggan ini dinamakan apa? Benda kena najis. Terkena najis. Benda terkena najis. Nama panggilan dia apa? Mutanajis. Mutanajis lah. Mutanajis. Saya nak terang ke mutanajis ni. Air kena najis, nama dia air mutanajis. Pinggan kena najis, pinggan ni nama, pinggan ni pinggan mutanajis. Saya nak bezakan. Orang kena najis, Ustaz? Orang kena najis? Baju dia ke, badan dia ke? Baju dia mutanajis. Badan dia mutanajis. Bukan dia mutanajis. Mana bahagian kena? Tangan. Tangan dia mutanajis. Air dia mutanajis. Ni. Okey. Satu lagi situasi. Okey. Ini. Ini kurang 2 kolah. Ini 2 kolah atau lebih. Masuk najis. Air jadi mutanajis jika berubah daripada 3 tu. Sifat. Berubah sifat. Salah 1, 3, 4. Salah 1 tau. Ini dah keadaan. Air total mutlak. Ini 2 kolah terlebih. Jika
tidak berubah pada Tidak salah berubah. Pada salah satu, tiga, empat. Ni. Okey. Kalau faham situasi ni, okey. Tak ada masalah. Ustaz, rasanya kan yang kalau saya boleh betulkan, air kekal mutlak jika tidak berubah sifat je tak Ustaz? Sebab kalau dia tak berubah salah satu, maknanya contohnya dua lagi berubah, dia jadi mutanajis. So means air kekal mutlak jika tidak berubah sifat. Boleh juga. Tidak berubah pada salah satu tiga sifat. Kalau bau dia tak bau air kencing. Rasa dia pun macam rasa air biasa. Kalau tak tangan tak ada rasa apa benda asing. Tapi dia berubah warna kuning. Dan kita tahu yang masuk tu air kencing. Jadilah dia apa? Mutanajis. Air kekal mutlak jika tidak berubah pada salah satu tiga sifat. Salah satu. Bukan semua kena berubah. Salah satu. Air dalam masjid. Air kolam masjid besar. Masuk bangkai tikus. Air bau bangkai tikus. Air bau bangkai. Maknanya dia jadi apa? Mutanajis. Mutanajis. Tak bau bangkai. Tapi air tu sebab bangkai tu dah hancur, air tu jadi hitam. Mutanajis. Itu salah satu daripada tiga sifat. Okey. Demikian juga tidak dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus, yang tiada nampak dilihat oleh mata. Jadi dekat sini tadi, ni, kita boleh cakap atau masuk najis yang halus, yang tiada boleh dikesan oleh mata. Aku tambah kat sini lah. Okey. Sekalipun najis berat. Muwalazah. Okey. Ini tadi penangan begini. Okey, sekarang proses ambil gambar dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Maka habislah bab air. Okey. Dapat tak? Nampak Ustaz? Oh, ada apa? Bukan Ustaz, nak tanya Ustaz, tadi pasal dua kolah Ustaz, air masjid ni, masjid kolah besar Ustaz. Katakan bangkai tikus dah masuk. Lepas tu dalam masa 10 minit, katakan Pak siap buanglah bangkai tu. Tinggal colour tu ada lebih kurang perang-perang sikit Ustaz. Tapi air masjid ni dia akan masuk berterusan Ustaz kan, di kot bola tu. Selagi tak penuh kan.
Jadi dalam masa 10 minit tu Ustaz, kalau katakan kita nak ambil wudhu Ustaz, nampak colour tu berubah. Tapi kita tak tahu tu yang tu ada bangkai tikus Ustaz. Macam mana Ustaz? Tak tahu lain. Sebab tu siapa yang buang bangkai tikus tu, kena buang air tu semua. Oh. Boleh tutup pipe tu. Dia air tu dia pakai pelampung. Betul. Betul Ustaz, betul Ustaz. Bila air tu tik, dia penuh, tutup. Jadi bila air tu tadi dah masuk bangkai, air tu dah berubah warna perang ke warna bangkai tu. Lepas tu tutup air tu, buang air tu, basuh bekas tu, kolah tu, basuh pelampung tu sekali. Kenapa? Pelampung tu tadi dah kena air najis. Basuh pelampung sekali. Dah basuh semua-semua, barulah apa? Barulah dia boleh Bukan ganti air lain. Okey. Siap masjid, siap surau kena khusus ni. Kalau tanya siap masjid, apakah dia mutan najis? Dia tak nak dengar. Dia tak dengar. Boek. Ustaz nak tanya, Mak ni kalau dalam situasi yang Cik Wo kongsikan tadi, yang dia kata awal tu air tu bertukar, kemudian kita tambahkan air tu sehingga diluted, sehingga warna tu bertukar menjadi warna yang tidak ada warna semula, adakah mengubah juga status air tu atau dia tetap mutan najis? Dia mengubah status air. Dia bertukar jadi mutlak Ustaz bila kita dah tambah. Ya. Sampai air tu clear, tak jadi apa-apa. Tapi masalah dia bila dia tambah tu, siapa yang pastikan dia clear? Tu yang orang tak tahu tu. Betul tak? Jadi jalan yang paling selamat, bila air tu kena najis, buang aja. Tapi ada bangkai Ustaz walaupun masuk air lebih daripada 2 kolah. Sehingga dah berubah dia punya color tu. Bila air tu tadi dia berubah, kalau air tu dah penuh masuk bangkai, nak tambah macam mana? Memang dah penuh. Lepas tu kena buang. Besar ke dia punya tu kan? Kolah tu besar. Dia sangat. Kalau selalunya air tu dia berterusan tu, tengah malam boleh dia tu, kalau ada orang guna lah. Betul Ustaz. Kalau pelampung tu rosak, air tu melimpah. Air tu melimpah. Lepas tu, kalau dia berubah ni, yang selamat dia buang lah. Nak tambah macam mana? Kalau air tu dah penuh, dah boleh pegang, nak tambah apa lagi? Dia dah overflow lah. Paling selamat buang lah. Jangan sayang. Buang air tu, lepas tu ambil lah pipe ke, basuh, keluarkan. Pernah jadi bawah tikus? Pernah nampak dekat masjid Ustaz sebab colour air tu berubah. Tapi Pak Syak dah hilang masa tu kan. Berubah kenapa tak tahu? Tak pasti Ustaz. Ustaz nak tanya, kalau air yang lebih daripada 2 kolah terkena najis, dia tak nampak najis perubahan sifat 3 salah satu dan dia kekal mutlak. Tapi kalau bila dia berkocak baru kita nampak. Nampak apa? Warna ke misalnya air mendap di bawah. Jadi kalau dia lebih daripada 2 kolah tapi terkena najis, tapi bila berkocak baru nampak perubahan warna ke bawah. Tak boleh. Kita kena baca kocak berminyak lah. Kadang-kadang ada berminyak. Kata dia mendap. Kekotoran tu dia mendap. Walaupun dia lebih 2 kolah, kekotoran tu mendap. Dia sebenarnya mutan najis tapi kita tak nampak. Mutan najis dah. Dia mutan najis tu. Maknanya air-air yang kita jumpa ni kalau kita nak gunakan, kita kena kocak dulu nak tahu. Jangan kocak. Nak tengok yang mendap tu apa benda. Lumut ke, air ke, itulah tu. Baik. Kalau memang bekas tu berlumut, air tu dah lama, tak najis. Sebab dia lumut. Macam perigi lah, air tu dah lumut. Kalau najis tu mendap Ustaz, kita tak nampak. Najis mendap tu dah najis tak boleh lah. Sebab dia najis. Lepas tu dia tahu yang mendap ni apa. Okey, ni. Sekarang ni kita tengok muka surat 3. Okay.
kita nak belajar sekarang ni najis cara penyucian. Najis dan cara penyucian. Kenapa tadi kita belajar air, ini belajar najis? Dia semuanya dia letak kat sini tau. Ada satu benda sini. Nama dia syarat sah. Antaranya suci daripada najis. Antaranya suci daripada ini. Ini antaranya. Jadi ini alat menyucikan Ustaz keluar tu. Bukan? Sekejap, hang. Okey. Dah hilang. Tak saya ingat saya sorang yang tanya tu. Sabar. Tunggu jap. ni alat menyucikan. Alat menyucikan nama apa ni? Air. Ni air. Lepas tu nak belajar buat air. Itu penting belajar buat air. Sebab bukan semua air boleh buat suci najis. Lepas tu nak belajar buat air. Sebab apa? Syarat solat ni, dia kena suci daripada najis, dia kena suci hadas. Jadi alat menyucikan ni ialah air. Kalau kita gagal buat air, kita guna air yang salah untuk sucikan tempat yang najis, untuk sucikan hadas, nak angkat wuduk, mandi wajib. Kita salah bab air ni, tak adalah sah, tak adalah suci. Bila tak suci, ganggulah sah solat ni. Ni penting ni. Jadi mula belajar alat. Lepas tu kenal alat ni. Ni. Mula kenal dia. Ini apa dia? Apa yang dikatakan najis? Satu. Lepas tu nak tahu apa? Apa cara nak sucikan? Dua. Maknanya kalau salah cara penyucian, dia tak suci. Bila tak suci, solat tak sah. Najis berat. Kita suci macam kita suci najis sederhana lah. Pakai air, pakai sabun, tak pakai tanah. Tak pakai tanah. Jadi bila tak pakai tanah, dia tak sah.
6 bulan kita semayang, 6 bulan najis tu masih ada kat badan kita. Tak sah semayang. Tak sah semayang. Lagi berat ni cara suci ke dia macam ni. Baru dia suci. Ni berat ni cara suci dia macam ni. Baru dia suci. Kalau cara suci ni bukan macam ni, dia tak suci. Lepas tu nak kena belajar cara mencuci dengan dia. Kita tak tahu cara sucikan najis, najis tak suci dekat badan kita. Contoh. Bila tak suci pada kita, dia langgar cara sah solat. Itu penting belajar buat najis pula. Ada ibadah tak boleh ada najis. Tawaf, solat. Dan kita dalam keadaan kita biarkan. Dan kita pun tak pasti. Ni yang bahaya ni. Okey. Macam mana saya cakap dulu. Kalau kita kata ada tanda kalau kita kata ada tanda no entry saya buat no entry, apa benda yang tak boleh buat masuk dalam solat? Apa dia? Hadas dan najis. Dan najis. Terima solat. Ada salah satunya je rosak. Jangan sah. Lepas tu kena mahir mengenal dua perkara ni, jangan bawa masuk dalam solat. Jangan bawa masuk dalam solat. Dan kita tak belajar, kita tak kenal, akibat dia, tu akibat dia. Syarat tidak sah. Okey. Tiap benda, ya? Ni nak tanya, kalau macam kita benda kucing kan, banyak bulu kucing rata-rata tu, macam mana kita nak agak bulu kucing tu najis tak? Apa? Bulu kucing. Kalau kita banyakkan kita benda kucing, so bulu kucing tu najis, so kita nak elak macam mana Ustaz? Bulu kucing najis. Habis tu, nak elak? Kalau kita banyak, kalau kat rumah kita kucing, so bulu merata-rata, so macam mana kita nak jangan blur. Kalau kucing jenis tu jangan blur. Jangan pergi serumah. Jangan blur, jangan serumah. Jangan pergi sebelik. Sebab kita semayang. Kita nak elak, kita kena tahu lah macam nak elak. Kita lah kena buat. Nak elak macam mana, kita kena buat lah. Macam kita katalah, anak kita mengangkat-angkat. Takut dia kencing sana kencing sini. Macam mana elak? Pakai pampers. Pastikan paper jangan bocor, betul tak? Mesti ada tindakan kita. Bulu dia gugur. Tak payahlah bulu dia hantar ke tempat lain. Menyebabkan rumah kita berajis, takkan kita nak biar, betul tak? Kecuali kalau kita rajin lah, kan kita vacuum, kita sapu, kita basuh, kita vacuum. Okey lah. Tak boleh lah, tak boleh. Ifah? Ustaz, kalau macam budak kecil kan, dia gunakan lampin yang kain tu, kita dah bersih, dah klorok lah macam-macam, tapi dia masih ada macam bekas warna dia brown. Tapi dia kalau tak ada bau. Macam mana tu? Tu dekat benda najis lah. Kalau dah basuh juga tak boleh hilang, tu boleh dimaafkan. Memang dia tak ada bau, tak ada apalah. Cuma dia memang dia bekas dah ada cuci banyak kali tak boleh, itu dimaafkan. Okey. Tiap benda yang cair atau lembut keluar dari dubur atau kubul, hukumnya najis. Melainkan mani. Dia cerita macam ni, dia nak mudah faham. Perkara yang pertama dalam bab najis ni, dia faham dia gini. Apa saja benda
Nombor 1 Apa saja benda yang cair atau lembut dengan syarat keluar daripada dubur atau kubul. Kubul ni kemaluan hadapan. Ni. Maka dipanggil ia sebagai najis. Najis. Ada satu pengecualian. Kecuali mani. Melainkan mani, anjing, babi dan keturunannya. Okey. Apa contoh? Macam-macam lah contoh. Kalau nak contoh, banyaklah benda kat sini contoh dia. Tahi, kencing, darah. Darah apa? Darah apa-apa? Darah haid ke, istihadah ke. Kalau perempuan, keputihan. Lagi, mazi. Lagi, wadi. Walaupun air yang keluar tu tak ada rupa yang kencing. Dia macam clear je, putih. Tapi sebab dia keluar daripada kemaluan depan dan dia berbentuk cair, air kan, cair, atau dia berbentuk lembut macam tahi, bentuk lembut, keluar dia daripada dubur atau kubur, tempat keluar. Tempat keluar dia dari situ, kemaluan depan. Dubur ni yang kita selalu tahulah ni, ini kemaluan belakang. Ini tak kira ni, kecuali mani. Sama ada mani manusia atau binatang. Melainkan, kalau binatang dia melainkan. Itulah yang najis berat ni. Ini contoh lah. Kalau keluar benda lembut, katakanlah ada budak ni telan duit shilling. Kalau keluar benda keras. Kalau benda keras, keluar. Contoh, kita ada contoh senang. Shilling. Ia tidak najis tetapi najis. Apa beza najis dengan najis? Dia cakap lah. Dia tak najis.
tapi dia mutan najis. Maknanya silin tu kalau basuh, boleh lah buat apa-apa, simpan dalam poket ke, nak pakai ke, nak pegang ke, boleh lah. Tapi kalau benda tu memang najis, tahi, air kencing, mana boleh basuh. Air ketul gitu kita basuh, tak boleh lah basuh. Dia najis. Tapi dubur yang kena najis itu yang dia basuh. Dia kena tempat tu, dia kena najis. Jadi benda kalau benda yang keras keluar, dia tak najis. Cuma dia mutan najis. Kalau dia silin tu keluar, kita pegang, dia najis lah. Tangan kita najis lah. Sebab apa? Dia dah kena najis. Tapi dia silin itu sendiri bukan najis. Cuma dia mutan najis. Dia bagi contoh ni apa ni? Demikian juga cacing lagi, biji-bijian. Demikian juga cacing hukum jadi najis. Cuma kena najis saja. Bila kena najis, nama dia mutan najis. Boleh dibersihkan dengan dicuci. Tapi guru ni kata, batu karang dari seseorang yang disebut sakit karang, jika terkumpul daripada kencing, hukumnya najis juga walaupun dia keras. Kau tengok batu karang tak? Tengok tak pernah tapi tahu lah. Dah tengok batu karang tak? Bukan batu karang laut tu. Batu karang orang yang kena. Saya dulu saya tengok bapak saya dulu, arwah ni dulu ni. Arwah ni dia kena kanser. Dia kena kanser bladder. Kuni kencing. Sebelum tu dia kena batu karang. Dia keluar batu. Setelah tu operate. Tak tahu operate macam mana, tak tahulah. Doktor keluarkan batu. Doktor tu masuk dalam plastik yang boleh seal tu. Doktor tu bagi dia. Masa saya melawat tu dia tunjuk lah. Ni batu karang ni. Dia macam warna putih-putih, warna kuning-kuning sikit lah. Kalau memang ramai kata batu karang ni adalah dibentuk oleh air kencing. Jadi batu tu kalau kita pegang, najis. Dan batu tu kalau memang betul bentuk dia kencing, dia tak boleh basuh. Sebab dia memang zat air kencing. Hanya dia kata ni. Okey. Kalau keluar daripada lubang yang lain, daripada kubul dan dubur, hukumnya suci, melainkan muntah dan air diobasi. Ini keluar daripada ni. Okey. Kalau keluar dari benda lain, ni. Keluar sesuatu dari lubang selain kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Maka ada najis. Melainkan dua benda. Satu, muntah. Dua, elevasi. Elevasi. Apa pengamatan kita daripada bila dia cakap macam ni, bila guru ni cakap macam ni, apa pengamatan kita? Kita boleh buat satu kesimpulan dekat sini. Apa yang keluar dari lubang lain? Sepertinya ingus, tahak, liur, beri, tak telinga, loh, telinga, hidung, air mata, air mata, Nanah najis. Nanah lain.
Kerana ada bab lain. Bukan najis, tetapi kotor kerana jijik. Dia kotor sebab jijik, tapi dia bukan najis. Ni. Kalau baju kita berpeluh, kita sembahyang. Salah, peluh bukan najis. Sebab peluh keluar daripada lubang lain, walaupun peluh cair, keluar daripada lubang lain daripada dubur atau kubul. Kalau lubang lain ni, dua ni aja yang najis. Ni dua ni. Ni dua ni yang najis. Dua je yang najis. Selain tu, dia tak najis. Jadi pada tubuh manusia ni, benda yang keluar. Tapi kalau keluar tu darah, kalau keluar nanah, itu dah tentulah najis. Dekat mata keluar darah, dekat mata keluar nanah, itu dah benda yang tak biasa dia keluar. Ini dia cakap ni benda yang biasa keluar. Dia ambil pin, tercocok pin kat sini, keluar darah. Ada orang telinga keluar darah, ada orang hidung keluar darah. Itu najis lah tu. Itu benda yang tak biasa keluar. Ini dia cakap benda yang biasa keluar. Muntah biasa keluar. Jadi muntah najis. Muntah najis. Tapi kalau dia baru minum susu, dia muntah balik, itu tak najis. Dia muntah ni makanan yang dah masuk dalam perut, dah lama. Dia keluar. Bau dia pun masam, itu muntah. Lepas dia masuk balik, dia keluar balik, itu kan muntah. Elio lain, elio basi lain. Lepas tu definisi elio basi ni, dari temudi makanan warnanya kuning dan baunya busuk. Kedua-dua itu najis. Kalau dia tidur sini, tidur duduk, dia baru tidur, air liur keluar. Itu kan elio basi, itu elio. Itu kan elio basi, itu elio. Elio basi ni selalunya dia keluar dari perut. Bila dia keluar dari perut, selalunya dia baring. Dia baring. Kalau di sini duduk, itu kan elio basi. Itu eliur yang bukan najis. Cuma di kategori dia katakan kotor lah. Jijik lah. Tapi dia bukan najis. Maknanya kalau lah dia tidur duduk macam ni, ada wuduk, punggung tetap, ada elio, elio tu kena baju dia, dia buat sembahyang, sah sembahyang dia, sah. Tapi kalau dia tidur malam, dan dia tahu elio ni elio basi, dia boleh kenal, dengan warna di kuning, dia boleh kenal, warna di kuning, dia boleh kenal, jadi kena baju dia, baju dia kena buka lah. Kalau dia pakai pesan tubuh, kerana bimbang, dikatakan membawa najis. Okey, boleh faham tak? Ini yang dicakap ni dari tubuh manusia. Najis yang lahir daripada tubuh manusia. Yang keluar daripada lubang-lubang badan manusia. Satu, tengok keluar dari mana. Baluan depan, baluan belakang. Yang keluar ni lembut, cair, najis. Tapi kalau keluar ni keras, dia tak najis. Cuma dia mutan najis. Budak tertelan bateri, keluar bateri balik. Jadi bateri ni nama dia mutan najis. Kalau basuh, dah tak najis lah. Tapi kalau keluar dia lubang lain ni apa? Hidung, lagi. Jadi kita kata lah. Telinga, mata, mulut. Ni liang roma ni. Yang tempat keluar peluh ni. Tempat keluar peluh ni. Itu nama lubang lain. Lain daripada apa? Lain daripada lubang kemaluan depan, kemaluan belakang.
semuanya suci. Tak najis. Kecuali 2. Muntah dan air basi. Kadang-kadang orang tak faham. Dia kata kenapa tak semayang. Badan berpeluh nak kena balik mandi dulu. Tak payah balik mandi. Tak payah balik mandi. Kalau lah benda ni bukan najis, tak payahlah balik mandi. Okey. Okey. Benda-benda lain yang najis. Faham tak? Macam mana nak membezakan benda lain dengan najis yang keluar daripada lubang-lubang badan manusia? Boleh beza tak? Ustaz, Diana ada soalan tapi dia type sebab anak dia bising dia kata tentang bantal kena diubasi tu. Mana? Diana ada soalan bertype. Kalau ahli basi tu dekat bantal, kita bawa solatkan bantal itu, kita bawa solat bantal tu. Jika kita sebaiknya terus basuh lepas bangun tidur atau tak kisah, tunggu je. Kalau tunggu dulu, nanti ahli basi tu kering. Bila ahli basi tu kering, dia dah merubah daripada kering, lepas tu tak ada warna, tak ada rupa. Dia jadi najis apa? Hukmi. Najis hukmi. Hukmi ni hukum. Pada hukum tak najis. Yang eloknya apa? Yang eloknya basuh lah. Takut kita tidur nanti berpeluh, basah kita ni, kena dekat situ, melekatlah najis tu kat sini. Ada bantal yang boleh basuh kan? Beli bantal yang boleh basuh. Ada tak bantal boleh basuh? Ada Ustaz, Liana. Apa? Bantal Liana. Bantal Liana apa ke? Lena. L-E-Y-N-E. Dia tuju ikhlas dia bantal boleh basuh. Beli bantal tu lah, boleh basuh. Jadi kalau kita rasa kena najis, kita basuh. Basuh, dah tutup, jemur. Hilanglah najis dia. Kalau bantal ke kabu, boleh basuh ke? Dia basuh sarung bantal dia Ustaz. Bantal tu jemur. Bantal jemur. Kalau bantal tu jemur, hilang ke najis? Tak. Hilang. Jemur Ustaz, air panas insyaAllah Ustaz. Hilang kan? Jadi elok beli bantal, beli kalau budak-budak lah ni yang ni wasi. Elok beli bantal yang boleh basuh lah. Dia boleh bantal boleh basuh. Selalu kalau dia budak-budak mulut dia ada air basi orang tidur, dia ada kekuningan. Tu air basi tu. Tu air basi tu. Kalau nak suruh dia minum, suruh dapur, suruh dia basuh mulut dia dulu. Nanti air basi ini. Ada orang kata bangun-bangun pagi je elok minum air. Dia kata air basi dalam mulut dimaafkan. Walaupun dimaafkan, dia tetap najis. Betul tak? Dia tetap najis. Homo lah dulu baru minum. Itu yang cara dia. Okey. Benda-benda lain yang najis. Okey. Najis yang lain ada banyak. Seperti buat nombor darah. Darah apa? Darah apa-apa. Darah apa-apa. Kalau kita nak semayang, kita rasa gusi kita berdarah, kita kena kumur dulu baru semayang. Ya apa? Dalam mulut tu ada najis, ada darah gusi. Kalau tengah semayang, dia keluar, itu yang dimaafkan. Tapi sebelum semayang, kita rasa tadi lepas wuduk ke apa ke, kita kata ada gusi kita berdarah.
Kadang kita pegang, tengok dia berdarah lagi ni. Lepas tu kita pun buat situ, hilang lah darah dia. Kering. Kita bagi kita kat tangan, dia kering. Lepas sikit, dia kat tangan dia je, darah. Dia hilang. Adakah dengan hilang ni, dah suci tangan kita? Tidak. Tak. Kenapa tak? Dia dah jadi hukmi. Daripada hukmi nak jadi suci, kena buat apa? Basuh. Alihkan air. Kena alihkan air. Alihkan air. Kalau kita pegang, kita nampak darah tu, maknanya kita nampak dengan dia besar, nampak lah. Itu tak dimaafkan. Kena basuh tangan dulu. Lepas tu, dekat mulut ni kena kumur. Baru boleh semayang. Jadi kalau dalam semayang tu, dia keluarga yang kita tak boleh kawal, tu lain. Tu nak kena ambil perhatian ni. Darah. Nanah. Danur ni, air bangkai. Air yang keluar dari bangkai. Yang bau busuk. Bau bangkai ni, bau danur ni lah. Lagi. Susu binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang tak boleh makan. Dia ada susu. Susu ni macam susu kucing lah. Kalau kat rumah kita susu kucing lah. Susu kucing itu najis. Kenapa? Dia binatang yang tak boleh dimakan. Susu monyet. Susu apa lagi? Susu rimau. Yang orang kata buat minum, buat ubat apa benda tu tak boleh makan. Najis. Jadi binatang ini tidak sah untuk dimakan. Kalau kat rumah kita susu kucing. Kucing dia nyusu anak dia, dia landing dekat sejadah. Lepas tu susu itu terkeluar menitik-nitik. Ni nak kena ambil perhatian lah. Kucing ni bulu dia najis. Lepas tu dia punya air susu pun najis. Air susu pun najis. Kenapa? Dia kategori binatang yang tak boleh dimakan. Arak. Arak ni yang cairan lah, minum arak. Arak. Cuma dia ada perbahasan mengenai alkohol lah, wangi-wangian. Tapi pada saya, kita ada pilihan, wangian tak ada alkohol, ambil lah yang tu untuk keluar daripada silap. Ada orang kata tak boleh. Ada orang kata tak sah. Alkohol yang diorang buat ni dia katanya, diorang buat alkohol ni, kalau minum mabuk. Kalau kumpulkan, dia minum mabuk. Jadi benda tu mabuk kan, itulah nama dia arak. Itu nama dia apa? Tiap benda yang cair yang mabukkan. Kalau pil, makan mabuk. Pil ecstasy tu. Makan hayal. Dia tak najis. Kenapa? Dia beku. Tapi kalau dia masuk dekat air, dia larut, najis lah. Sebab apa? Dia dah cair. Faham Anjing. Babi. Ini benda lain daripada apa? Benda lain daripada yang keluar daripada dubur atau kubul atau lubang-lubang lain daripada badan manusia. Lagi, anjing, babi, kacukannya. Kacukannya apa? Anjing kahwin babi dapat anak. Lepas tu, anjing kahwin kambing dapat anak. Ini kacukan-kacukan ni. Bukan ni orang nak buat macam-macam. Lembu dikacukkan dengan babi dapat anak. Itu kacukannya. Walaupun salah satu kacukan itu adalah binatang yang halal. Anjing dikahwinkan dengan kambing. Kambing ni binatang halal. Anjing ni binatang yang berat. Dan lahirlah daripada proses yang pandainya manusia buat macam-macam ni. Lahirlah anak dia. Itu nama dia keturunan. Bila keturunan, maka dikatakan najis. Dan segala bangkai semuanya najis. Kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Lepas tu kalau orang mati, jenazah, kita pegang, tangan tak payah basuh lah kalau nak solat. Sebab apa? Dia bangkai manusia. Ikan.
kita pergi beli ikan dekat pasar, kita pegang ikan tu. Ikan ni bangkai. Tapi dia bangkai ikan. Tak najis. Tak najis. Belalang pun sama, tak najis. Jadi 3 bangkai tak najis, manusia, ikan dan belalang. Belalang boleh makan. Okey. Bahagian najis. InsyaAllah kita sambung. Nanti saya beritahulah bila next class untuk fast track. Kena rajin-rajin tengok-tengok kesan darah dari bercukur telah usaha hentikan. Lepas solat nampak lagi. Masa nak semayang tampal. Kalau dia keluar, takut dia keluar, tampal. Tapi kalau tengah semayang dia keluar, itu dimaafkan. Tampal. Tampal bagi dia berhenti dulu baru semayang. Okey. Cukup malam ni. Tadi kita mula 8.30, kita berhenti 9.30. Okey. Nanti kita sambung untuk fast track ni. Kita tolong tanda wah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Bahagian najis. InsyaAllah Ustaz. Susah nak pergi fast. Saya susah nak pergi fast. Mana nama fast. Yang cepat tak boleh. Saya kena bagi faham juga. Okey, insyaAllah sambung. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.